Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang hormati sahabat saya, saudara pengurusi, yang hormati sahabat saya Ustaz Ridwan Muhammad Nur, seterusnya kepada pimpinan-pimpinan PAS di peringkat kawasan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian. Pertama sekali, Dr. Burhanuddin Al-Hilmi ini dari segi keluarganya agak rapat dengan keluarga saya. Dari segi keluarga, Dr. Burhanuddin Al-Hilmi kita tahu dilahirkan di Kota Baru, Perak, dan dibesarkan di Slim River, Perak. Beliau dibesarkan di Slim River, Perak. Saya dilahirkan di Slim River, Perak, dibesarkan di Behram, dekat saja. Kawasan Slim River dan Behram itu dekat. Walau bagaimanapun, saya tak sempat beberapa bulan dilahirkan, iaitulah beberapa bulan selepas Dr. Burhanuddin Al-Hilmi meninggal dunia pada tahun 1969. Diikuti dengan tulisan-tulisan yang dikeluarkan oleh mereka yang mengenali Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Di antara tulisan yang paling awal yang boleh disebutkan sebagai biografi kepada Dr. Burhanuddin Al-Hilmi ini ialah tulisan sahabatnya sendiri, iaitulah Ahmad Bustamam. Ahmad Bustamam yang menulis Putra Melayu Raya. Ini satu buku yang saya rasa ahli-ahli PAS kena baca. Putra Melayu Raya. Muslimin muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian. Kemudian saya kenal beberapa orang adik dia. Yang saya tinggal ni saya tak kenal sangat, maaf. Beberapa orang adik dia, saya sempat berguru dengan Ustaz Abdul Halim Muhammad Nur. Beliau mengajar tafsir di masjid-masjid dan saya sempat ikut kuliah-kuliah tafsir dia. Dan juga seorang lagi adik dia yang bernama Bahrain ataupun Bahrain bin Muhammad Nur, yang merupakan bekas yang ketua PAS kawasan Slim River. Saya rapat dengan Bahrain, Pakcik Bahrain, Haji Bahrain, saya rapat sampai ketika saya bekerja sepenuh masa dengan PAS di Markas Tarbiyah Taman Melewar pada tahun 1994. Haji Bahrain, dia datang ke pejabat itu masa tu dekat pilihan raya, tahun 1995. Dia datang, dia jumpa saya, dia kata dia nak minta saya jadi calon pilihan raya untuk Don Slim. Masa tu saya baru beberapa bulan keluar daripada universiti, belum kompo lagi. Haji Bahrain datang dan dia minta kepada saya untuk jadi calon. Saya kata, Haji, saya minta maaf, saya tak mampu untuk jadi calon. Kemudian saya diberitahu oleh bapa saya, arwah, almarhum bapa saya,
Dia datang rumah saya di Behrang. Dia kata, Ustaz, kalau anak Ustaz tak boleh jadi calon, Ustaz kena jadi calon. Sebab bapak saya ni bawa pencen masa tu daripada guru agama. Jadi ini latar belakang yang berkaitan hubungan saya dengan keluarga Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, malam sekali saya sendiri tidak begitu kenal secara peribadi dengan Dr. Burhanuddin Al-Hilmi ini, kerana kita banyak membaca buku-buku sejarah yang ditulis oleh penulis-penulis yang memenangkan UMNO. Penulis-penulis yang memenangkan UMNO, yang memperlihatkan pejuang-pejuang kemerdekaan itu ialah UMNO. Dan salah satu di antara buku terawal yang ditulis, selain daripada biografi Dr. Burhanuddin Al-Hilmi yang ditulis oleh Ahmad Mustamam, di antara buku kajian sejarah yang awal ditulis oleh Ramlah Adam, Dr. Ramlah Adam, yang muslimin muslimat tahu siapa dia. Tahu siapa dia. Dan Dr. Ramlah Adam ini seorang pengkagum kepada Datuk On. Dia mengkagumi Datuk On. Sampai ke peringkat dia tak setuju, tak suka dengan Tunku Abdul Rahman. Sebab Tunku Abdul Rahman ini ada perselisihan dengan Datuk On. Dan dia tulis tajuk yang berkaitan dengan Dr. Burhanuddin Al-Hilmi ini. Dia sebut Dr. Burhanuddin Al-Hilmi kemelut politik. Dia nak menggambarkan bagaimana Dr. Burhanuddin Al-Hilmi ini tidak konsisten. Walaupun bahan-bahan sejarah dia ada ditulis rujukan-rujukan dia, tetapi dia menggambarkan bahawa Dr. Burhanuddin Al-Hilmi ini tidak konsisten. Tidak konsisten dalam perjuangan. Dan menggambarkan yang konsisten ialah Datuk On. Itu apa yang ditulis oleh Dr. Ramlah Adam. Bahkan dia menulis bahawa Tunku Abdul Rahman adalah ejen MI6. Dia tulis. Dia sebut dia adalah ejen MI6, Military Intelligence 6 ataupun MI5, iaitulah perisikan tentera negara United Kingdom ataupun British. Baik, muslimin muslimat yang saya hormati dan saya kasihi sekalian, saya ingin memfokuskan kepada bagaimanakah Dr. Burhanuddin Al-Hilmi ini adalah merupakan seorang pejuang yang mendahului zaman, badi'uz zaman, yang mendahului zaman dalam beberapa perkara. Perkara pertama yang kita boleh lihat ialah bagaimana beliau merupakan di antara orang yang paling awal sedar tentang apa yang berlaku dalam pertelingkahan Arab, khususnya Palestin dan Israel. Masa itu pimpinan-pimpinan UMNO tak tahu apa. Sekarang dia pun tak tahu apa. Kalau dia demonstrasi kita tanya, tak tahu. Dr. Burhanuddin Al-Hilmi ini kita maklum, selepas beliau melanjutkan pengajiannya di India, beliau telah mengambil beberapa masa untuk merantau ke Turki dan juga Palestin. Sudah pasti kita tertanya, mengapa Dr. Burhanuddin Al-Hilmi pergi ke Turki dan pergi ke Palestin? Kenapa dia tak pergi ke Syria ataupun ke Jordan? Yang disebut dalam tulisan-tulisan biografi dia pergi ke Turki dan Palestin. Sudah pasti ada sesuatu yang menarik di Turki dan ada sesuatu yang menarik di Palestin. Bagi kita yang mengetahui latar belakang perjuangan Islam, kita tahu bahawa yang menarik bagi Turki ini ialah ia merupakan tapak terakhir di mana runtuhnya khilafah Islamiyah. Dan yang menarik bagi Palestin ini, ianya adalah merupakan satu tanah suci umat Islam yang ketika itu sedang terancam. Ketika itu
sedang terancam berada di bawah kuasa British pada tahun 1930-an hinggalah tahun 1948. Ia berada di bawah kuasa British selepas ia dirampas daripada kuasa pemerintahan Khilafah Osmaniyah Turki. Dan kita maklum bagaimana dekatnya Dr. Burhanuddin Al-Hilmi ini kepada perjuangan rakyat Palestin. Kebetulan kita pun memperingati peristiwa Nakbah. Peristiwa Nakbah pada bulan Mei, 15 bulan Mei hari ini, ulang tahun peristiwa Nakbah yang semakin jauh daripada kita. Semakin jauh daripada kita. Iaitu suatu peristiwa yang sangat menyedihkan kepada umat Islam. Apabila pemerintahan Zionis mengambil alih kuasa di Palestin dengan peralihan kuasa daripada British kepada Zionis pada tahun 1948. Yang diikuti dengan bencana. Nakbah ni maksudnya bencana, disaster, katastrofe, iaitu menggambarkan pada waktu itu bagaimana umat Islam di Palestin dihalau daripada rumah mereka, dihalau oleh pengganas-pengganas, pelampau-pelampau Yahudi, dan didukung oleh tentera-tenteranya menghalau umat Islam di Palestin. Puluhan, ratusan ribu umat Islam di Palestin lari daripada rumah sehelai sepinggang. Dihalau daripada Palestin. Dan sebahagiannya mereka berada di perkemahan pelarian Shabra dan Shatila. Sampai hari ini, hampir 5 juta orang-orang Palestin berada di luar daripada tanah air mereka. Bermula daripada tahun 1948 dihalau, mereka bertaburan di tanah Arab, termasuklah di negara-negara Eropah. Peristiwa inilah yang menjadi suatu perkara yang begitu dekat di hati Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Sehingga kita maklum yang disebut oleh Ustaz Ridwan tadi, bagaimana Dr. Burhanuddin Al-Hilmi ini telah ditangkap pada tahun 1945 apabila menulis risalah yang berkaitan dengan perjuangan rakyat Palestin. Dia menulis risalah yang berkaitan dengan perjuangan rakyat Palestin. Kita dah tulis banyak makalah tak kena tangkap. Ustaz Ridwan dah tulis banyak buku pun tak kena tangkap lagi. Dr. Burhanuddin menulis makalahnya dianggap menggugat kualiti dia. Menggugat British pada waktu itu, lalu beliau ditangkap. Menurut Ustaz Abdul Halim, almarhum adik dia kata Dr. Burhanuddin ditangkap ini, selepas dia ditangkap, ada seorang pejuang Palestin. Saya tak tahu, saya tak pasti, tak ingat nama dia. Seorang pejuang Palestin yang diraun ke seluruh dunia, untuk memohon dan juga mendapatkan sokongan daripada orang-orang Arab. Di antara orang Arab yang ramai adalah di Singapura. Singapura ni ramai orang Arab. Pedagang-pedagang Arab, orang-orang kaya Arab dan sebagainya. Apabila pejuang Palestin ini sampai ke Singapura, lalu dianjurkanlah perjumpaan dengan orang-orang Arab. Dianjur perjumpaan dengan orang-orang Arab di Singapura. Pada waktu itulah pejuang Palestin dia kata, saya merasa malu. Saya merasa malu sebab ada seorang yang bukan Arab yang berjuang untuk Palestin disumbat dalam penjara. Orang Arab tak ambil kisah untuk membayar pembebasan pada dia. Sebab isu pembebasan ini yang disebut bahawa Dr. Burhanuddin Al-Hilmi telah dibayar jaminan untuk bebas. Ada yang mengatakan ya, ada yang mengatakan tidak. Tetapi disahkan oleh adik dia kata, memang pada waktu itu datang seorang pejuang Palestin daripada Palestin yang datang untuk menggesa orang Arab, pedagang-pedagang Arab yang ada, kumpul duit bagi membebaskan Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Ini
lebih kurang 60 tahun yang lalu. Hampir 60 tahun. Lebih 60 tahun yang lalu. Iaitu Dr. Burhanuddin 45 tahun. Saya ingat. Dr. Burhanuddin ini telah berjuang memperingati persoalan dan dekatnya hati dia terhadap Palestin lama dah. Masa tu pemimpin-pemimpin negara tak tahu benda ni. Dia tak tahu tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perjuangan Palestin. Ini Dr. Burhanuddin Al-Hilmi yang mendahului zaman. Sekarang ini baru pemimpin-pemimpin UMNO dan Barisan Nasional memperingati tentang persoalan Palestin. Barulah ada kata-kata sokongan terhadap bagaimana umpamanya sahabat-sahabat kita daripada Malaysia yang cuba untuk menghantar bekalan keperluan di Palestin. Dr. Mahathir pun baru bercakap tentang Palestin. Dr. Burhanuddin Al-Hilmi lama dah dia cakap. Berapa lama dia mendahului zaman. Yang keduanya yang kita lihat iaitu kerjasama di antara orang-orang Melayu dan orang-orang Cina, India. Dari segi politik untuk mencapai kemerdekaan. Ia telah dilakukan oleh Dr. Burhanuddin Al-Hilmi lebih awal daripada perikatan. Dan Dr. Burhanuddin Al-Hilmi ini, kalau mengikut apa yang disebut oleh orang-orang tua kita dalam perjuangan parti ini, dia seorang yang sangat rapat dengan orang Cina dan orang India. Dia rapat dengan orang Cina dan orang India. Sampai dia mempelajari bahasa mereka melalui hubungan itu. Yang kita maklum bahawa Dr. Burhanuddin ini menguasai paling kurang 5 bahasa. Dan menguasai lahjah dalam bahasa Arab. Bukan hanya bahasa Arab, dia menguasai logat-logat bahasa Arab yang ada di Timur Tengah. 5 bahasa. Dr. Mahathir 2 bahasa saja. Saya tak tahu dia menguasai bahasa Tamil ataupun tidak. Dia 2 bahasa. Dr. Burhanuddin Al-Hilmi menguasai 5 bahasa. Hebat. Seorang yang hebat. Kita tahu bahawa dia telah berusaha untuk membentuk perlembagaan rakyat. Perlembagaan rakyat sebagai suatu reaksi untuk menolak Malayan Union. Dia bentuk perlembagaan rakyat untuk menolak Malayan Union. UMNO pada waktu itu dia menolak Malayan Union dengan bersetuju untuk mewujudkan persekutuan tanah Melayu di bawah British. Federalism. Konsep federalism ia bermula pada peringkat ini. Penolakan terhadap Malayan Union, iaitulah kita tahu menolak Malayan Union ini bermaksud kita menolak hakisan terhadap kuasa raja-raja. Menolak hakisan terhadap kuasa raja-raja. Sebab raja-raja pada waktu itu mereka menguasai negeri. Keuangan-keuangan dikuasai oleh raja-raja. Walaupun dengan nasihat British, tapi mereka menguasai. Apabila British ingin mewujudkan Malayan Union, Malayan Union ini mengambil daripada sistem British, iaitulah sistem Unitarian. British dia mengamalkan konsep kenegaraan Unitarian. Amerika Syarikat dia mengamalkan konsep kenegaraan federalism. Bila dibawa dalam Malayan Union, orang Melayu tentang. Di antara sebab kita menentang kerana menghakis kuasa raja. Sebab mewujudkan satu kerajaan persekutuan, maka negeri-negeri, kuasa negeri-negeri hilang. Kuasa negeri-negeri ini akan hilang. Kuasa negeri akan hilang bermakna kuasa raja akan hilang. Ini yang berlaku. Sekarang ni negara kita hampir Malayan Union lah. Kalau kita lihat apa yang berlaku sekarang selepas pindaan perlembagaan tahun 83, selepas pindaan perlembagaan tahun 93,
dan beberapa lagi usaha dilakukan oleh UMNO, sebenarnya konsep federalisme itu makin terhakis sekarang. Semakin terhakis. Dan sebenarnya apa yang berlaku sekarang, kuasa raja-raja hampir tiada. Raja sekarang ni peranan dia menjadi pengurusi kelab sukan. Itu peranan raja-raja sekarang. Pemaisuri pun tak ada kuasa sekarang. Sebab pemaisuri bukan lagi wanita pertama. Ada seorang lain yang jadi wanita pertama sekarang. Ini satu perkara yang saya rasa kita kena bangkitkan. Oleh sebab itu, Dr. Burhanuddin Al-Hilmi kita tahu dia bukan hanya mendukung Melayu. Tetapi yang lebih penting, penolakan Malayan Union ini ialah kita ingin membentuk sebuah negara yang merdeka. Membentuk sebuah negara yang merdeka. Dan Dr. Burhanuddin Hilmi bersama-sama dengan Putra dan gabungan Cina, ANCJA, dia telah mewujudkan suatu persepakatan untuk membentuk perlembagaan rakyat bagi mengisytiharkan kemerdekaan. Walaupun ada berlaku pertentangan di antara orang-orang bukan Melayu dan Melayu, umpama dari segi perlembagaan yang berkaitan dengan warga negara. Tapi akhirnya mereka boleh tasamuh, boleh berbincang. Dan wujudlah satu perlembagaan yang menjadi asas untuk menggantikan Persekutuan Tanah Melayu dan menolak Malayan Union. Ini berlaku lebih kurang 5 tahun. Lebih kurang 5 tahun daripada Datuk On pada waktu itu ingin membawa orang-orang bukan Melayu dalam UMNO. 5 tahun. Dahulu daripada Datuk On. Dan lebih daripada 5 tahun, iaitulah apabila Tunku Abdul Rahman membentuk perikatan. Menunjukkan bahawa Dr. Burhanuddin Hilmi ini lebih awal. Dan hubungan PAS ini di bawah Dr. Burhanuddin Hilmi dengan orang-orang Cina, orang-orang India sudah lama. Sudah lama. Cuma yang mungkin kita boleh sebut yang terakhir ini adalah yang lebih kuat lah. Mungkin. Sebab sampai ke peringkat kita boleh berkongsi kuasa. Sampai ke peringkat boleh memerintah negeri bersama. Dan sebagainya. Sebenarnya hubungan ini telah lama. Hubungan telah lama. Termasuklah hubungan pribadi. Di antara Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Bahkan disebut dia ada beberapa orang anak angkat di kalangan bukan Melayu. Ada anak angkat di kalangan bukan Melayu. Dakwah Fardiyah. Yang disebut dakwah Fardiyah ni Dr. Burhanuddin Al-Hilmi dah buat lama dah. Dia bukan hanya dakwah ammah. Dakwah hubungan pribadi dia dah buat. Mungkin tidak sampai ke peringkat mengislamkan orang-orang bukan Islam. Tetapi sekurang-kurangnya mereka faham apakah perjuangan yang dibawa oleh PAS dan perjuangan yang dibawa oleh para ulama. Kita masih jauh. Walaupun telah diterokai oleh beliau, kita masih jauh. Kita masih jauh. Hubungan kita dengan bukan Islam dalam bentuk hubungan formal. Belum dalam bentuk hubungan yang bersifat sentuhan pribadi. Dan PAS telah bekerjasama dengan DAP tahun 60-an lagi. Bukan sekarang. Tahun 60-an lagi, PAS telah bekerjasama dengan DAP. Sebagaimana yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan hubungan PAS lama tahun 60-an. Pada waktu itu, di antara Pusurujayanya ialah Pak Yazid. Pak Yazid Pusurujaya PAS lama. Dalam menghadapi pilihan raya tahun 1969, ada kerjasama untuk memecahkan undi UMNO di Selangor. Sebab itu UMNO kalah. UMNO kalah antaranya sebab ada persefahaman. Pada waktu itu bukanlah persefahaman satu lawan satu. Tetapi persefahaman, kalaulah kerusi itu majoriti Melayu, PAS akan hantar calon untuk pecahkan undi Melayu. Kalau kerusi itu majoriti Cina ataupun ramai Cina, maka DAP akan hantar calon supaya Cina tak mengundi perikatan. Sudah ada perkara itu.
Ini memerlukan kita untuk kaji balik. Kaji balik. Walaupun pada waktu itu mungkin bukan tahalluf. Tetapi usaha dan kerjasama untuk menjatuhkan warisan nasional perkataan pada waktu itu. Kemudian yang ketiga kita lihat Dr. Burhanuddin mendahului dari segi dakwah pada kaum muslim. Yang ketiganya ialah persoalan kesatuan Melayu, iaitulah gagasan Melayu Raya. Gagasan Melayu Raya yang sampai hari ini kita masih nampak tak relevan. Tak relevan gagasan Melayu Raya. Nanti beberapa tahun akan datang, apabila Indonesia menjadi kuasa ketiga ekonomi Asia. Sekarang diramalkan. Kuasa yang pertama Jepun, kuasa yang pertama China, kuasa yang kedua Jepun, kuasa yang ketiga mungkin Indonesia. Mungkin Indonesia. Masa itu mungkin kita pula akan berhijrah ke Indonesia. Sekarang ni kita jual mahal lah. Jual mahal. Orang Indonesia datang, kita kata ini merempat sebagainya. Tapi kita akan lihat perkembangan ekonomi disebut Indonesia akan naik. Dari segi KDNK Indonesia banyak pada kita ni. KDNK keluaran dalam negara kasar Indonesia lebih daripada Malaysia. Malaysia ni nombor 32 atau 33. Indonesia lebih lagi. Mereka lebih tinggi. Cuma sebab rakyat dia hampir 300 juta. Rakyat dia 290 juta lebih. Sebab itu pendapatan KDNK per kapita dia jauh jatuh daripada kita. Kita punya pendapatan tinggi disebabkan kita punya rakyat 27 juta. Indonesia rakyat dia 290 juta. Rakyat dia punya KDNK, pendapatan negara dia lebih tinggi daripada kita. Tapi sebab rakyat dia ramai, maka per kapita dia lebih rendah daripada kita. Malaysia punya pendapatan KDNK per kapita, kita di tangga 65. Tangga 65. Pendapatan KDNK per kapita kita di tangga 65. Di bawah taraf purata pendapatan per kapita dunia. Malaysia, hakikat ekonomi kita berada di bawah purata KDNK per kapita dunia. Berada di bawah. 5 tangga di bawah purata KDNK per kapita dunia. Saya tak tahulah bagaimana Malaysia akan jadi negara maju tahun 2020. Tak tahu. Dengan apa yang ada pada kita hari ini, tak mungkin. Tak mungkin Malaysia akan jadi negara maju. Kalau jadi negara maju, jadilah seperti negeri maju di Selangor tahun 2005. Apa yang dirasai oleh sahabat-sahabat kita di Sabak Bernam, Merbau Berdarah, Sungai Panjang, negeri maju 2005. Dah 5 tahun dah Selangor ni negeri maju. Apa yang mereka rasa? Apa yang dirasai oleh sahabat-sahabat kita di Melaka yang dah maju 2010, dah maju 2010. Apa yang mereka rasa? Hakikatnya tak ada. Jadi Dr. Burhanuddin Al-Hilmi ini ada pelbagai alasan mengapa beliau begitu cenderung kepada penyatuan Melayu di Asia Tenggara. Sampai ke pada peringkat awal mereka telah bersepakat untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia dan Malaysia. Mungkinlah pada konsep kenegaraan itu tidak bermaksud satu negara, mungkin bergabung. Apabila Jepun pada waktu itu mereka mahu memberikan kemerdekaan. Kekalahan Jepun sebenarnya suatu kerugian. Satu kerugian lah kalau dikaji dalam sejarah. Kalau mengikut apa yang Jepun, hatta Jepun lah. Kerugian kepada orang-orang Melayu. Banyak rugi. Kalau kita baca sejarah yang ditulis oleh almarhum Profesor Nia Anwar berkaitan dengan perjuangan Patani, pun ada kaitan dengan sejarah Jepun kalah. Kalau Jepun tak kalah, mungkin dia dah merdeka. Ini boleh tanya dengan Akhif
Fadli lah. Dia lebih rapat dengan almarhum Dr. Ni Anwar. Dr. Burhanuddin Hilmi konsisten. Pada tahun 1945 membentuk Kesatuan Melayu KRIS. Apa lupa dia punya singkatan. Kesatuan Melayu Indonesia Semenanjung. Iaitu bertujuan untuk menyatukan orang-orang Melayu. Sekurang-kurangnya Semenanjung dan Sumatera disatukan. Sebab sejarah Semenanjung dan Sumatera sebenarnya lebih rapat hubungannya daripada Sumatera dengan Jawa. Kalau kita lihat dalam sejarah perkembangan tamadun-tamadun dan kerajaan-kerajaan Melayu, hubungan rapat di antara Semenanjung dengan Sumatera lebih rapat daripada Sumatera dengan Jawa. Jawa ni dengan Sumatera bahkan dilihat sering berselisih. Hubungan yang rapat di antara Aceh dengan Perak dan Melaka. Satu peringkat kerajaan Aceh menyumbang kepada Kesultanan di Perak. Ada benih-benih dia dalam Kesultanan di Perak. Hubungan di antara Johor dengan Riau, hubungan yang rapat. Hubungan di antara Negeri Sembilan dengan Padang, ada hubungan yang rapat. Jadi pada peringkat permulaan memang kesatuan di antara Sumatera dengan Semenanjung Tanah Melayu. Ini idea yang begitu jauh. Dr. Burhanuddin telah berfikir. Kenapa dia berfikir seperti itu? Kerana dia akan memberikan kekuatan yang besar kepada umat Melayu. Apabila umat Melayu boleh bersatu, apabila rumpun Melayu boleh bersatu dengan jumlah mereka yang dikatakan paling ramai di dunia di kalangan orang Islam. Orang Islam yang paling ramai di dunia ialah di sini, rantau ini. Yang kedua barulah di rantau Asia Tengah. Ini kawasan yang paling ramai umat Islam di dunia. Dan kita boleh bayangkan bagaimana kekuatan yang ramai ini akan memberikan suatu kesan yang besar kepada kuasa Islam. Ini yang sangat ditakuti. Konsep pecah dan perintah itu telah dilakukan oleh British beberapa kali untuk memecahkan di antara Kesultanan Kerajaan Melayu Patani dengan Semenanjung Tanah Melayu. Kemudian dipecahkan Semenanjung Tanah Melayu dengan Indonesia Sumatera. Ini konsep pecah dan perintah yang dibuat oleh British dan juga penjajah, termasuk Belanda. Dia nak pisahkan supaya orang Melayu daripada Patani, orang Melayu daripada Kamboja, orang Melayu daripada Mindanao, orang Melayu daripada Malaysia dan juga Borneo, dan orang Melayu daripada Indonesia dan rumpun-rumpun Melayu yang lain tidak bersatu. Kalau nak boleh bersatu, wujud sekurang-kurangnya bukan sekadar satu negara umpamanya. Sekurang-kurangnya ada satu kesatuan Melayu Islam di peringkat Asia Tenggara. Ini merupakan suatu perkara yang sangat besar. Sebab di Asia Tenggara ini tamadun Melayu terbukti telah wujud awal. Orang Melayu ini sudah bertamadun awal lagi. Ketika mana Inggeris belum bertamadun. Walaupun pada waktu itu di zaman belum Islam datang. Sebelum kedatangan Islam. Umpamanya orang Melayu membina tamadun di Kamboja, Angkor Wat. Angkor Wat ini sebut Champa. Kerajaan Champa ni kerajaan Melayu. Kerajaan Champa. Yang ditulis oleh penulis-penulis yang pernah sampai ke Champa ini, dia tulis bahawa kota Angkor Wat ini adalah kota metropolitan yang paling besar di dunia pada waktu itu. Yang paling besar di dunia. Lebih besar berkali-kali ganda daripada London pada waktu itu. London sahaja itu tidak.